مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على الرحمن الرحيم. قال مؤلف رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Kita ulang lagi, ada satu hadis riwayat Abu Musa radhiyallahu anhu baginda Nabi SAW. Kalau nak tengok hadis ini yang lebih komplit, yang lebih panjang, boleh refer kepada di dalam kitab hadis Bukhari, riwayat hadis yang nombor 7560, ataupun di dalam Sahih Muslim pun ada hadis 797. Di situ baginda Nabi SAW bersabda yang disampaikan oleh Abi Musa radhiyallahu anhu, beliau mengatakan mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an kal utrujah ta'muha tayyibun wa rihuha tayyibun wa mathalul ladzi la yaqra'ul Qur'an katamrah ta'muha tayyibun wa la riha laha. Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran seperti utrujah, limau, buah limau sitrus. Rasa dia enak, sedap dan baunya wangi. Biasanya limau sitrus ni rasa dia manis. Dan perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti buah kurma. Rasa dia enak tetapi tidak berbau. Maka kita nak yang mana, itu semua pilihan berada di tangan kita. Walaupun sebenarnya ini semua adalah kalau kita kembalikan kepada tauhid, kita kembalikan kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala dah takdirkan segala-galanya untuk kita. Tetapi kita tidak boleh sebagai manusia untuk hanya memegang kepada hakikat sahaja. Memang semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kita jangan lupa bahawasanya siapakah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saya ditanya ketika saya balik berjumpa dengan ayah saya. Maka ayah saya mengatakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah sahibus syariat. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni adalah yang membawa syariat. Alangkah malunya kita kalau kita cuma kata saya ni macam mana dah takdir. Apa fungsi baginda Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menunjukkan jalan kepada kita. Maknanya untuk kita hidup menjadi hamba dan khalifah yang terbaik, ini kita perlu pegang dua-dua, hakikat dan syariat berjalan bersama-sama. Baru kita boleh menjadi orang yang berjaya untuk menjadi hamba dan khalifah yang terbaik. Kalau kita cuma mengatakan ini semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa berusaha, maka tidak ada hasil. Nabi SAW contoh banyak perkara. Kalau contohnya, kalau kita nak kata tak buat macam mana Ustaz, memang tadi saya tak reti baca Al-Quran. Saya ni jahil, baca Quran saya tak reti. Dah sampai bila kita nak reti baca Quran kalau kita tak ada syariat, iaitu kita membawa diri kita belajar. Faham? Itu adalah contoh macam mana di dalam setiap hal kita jangan lupa kepada hakikat dan syariat. Memang yang memberi kita pandai baca Al-Quran ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala melihat kepada usaha dan sungguh-sungguh kita. Mungkin di sini ada yang setengah dah masuk fed up. Aduh, tajwid ni susah nak letak makhraj pun. Saya belajar hari-hari sampai lidah saya ni dah macam apa. Tapi tak boleh lagi nak sebut la dengan betul, da dengan betul. Tak apa. Belajarlah dan terus belajar, kerana orang yang selalu belajar, ada niat untuk belajar, dia tak pernah disalahkan. Jangan pernah fed up, kita terus belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masuk kepada jenis-jenis idgham. Anwa'ul idgham. Jadi jenis idgham ini dia ada 3. Yang pertama, idgham mutamathilain. Ini satu. Yang kedua, idgham mutajanisain.
Yang ketiga, idgham mutaqarribain. Ada 3 jenis idgham. Sekarang kita tengok kepada pembahasan yang pertama. Idgham mutamathilain. Apa mutamathilain ni? Okey, pertama idgham. Idgham seperti yang mana kita sedia maklum, dia adalah memasukkan. Ini istilah di dalam tajwid. Jangan pula kita pakai hari ni idgham office ke tak. Memasukkan mutamathilain adalah 2 huruf yang serupa sama. Okey, itu definisi secara bahasa. Kemudian kita tengok yang bawahnya lagi, apabila bertemu 2 huruf yang sama, maka cara bacaannya hendaklah dimasukkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua dengan sempurna. Nampak? Tak berjumpa dengan tak. Jumpa, nampak yang pertama tu. Macam mana cara baca dia? Afif. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabihat tijaratuhum. Kemudian Rabihat, Rabihat tak yang pertama masuk kepada tak yang kedua dengan sempurna. Tak makhraj tak dekat mana? tak letak dekat tak selepas dia. Tak makhraj tak. Awak lupa. Oh. Hujung bibir ditekankan di pangkal gigi depan sebelah atas. Betul? Tak. Lupa, tak apa. Memang manusia ini Allah Subhanahu Wa Taala beri nama manusia. Yusammal insan li kasratin nisyan. Dinamakan manusia kerana selalu lupa. Kalau tak lupa, dia bukan manusia. Dia malaikat. Tetapi nak lebih power daripada malaikat, kita cuba buat yang lebih baik. Apa yang kita belajar tu cuba kita ingat sikit-sikit. Bezanya manusia dengan malaikat ini, dia dekat mana? Dekat manusia ni dia ada nafsu. Kalau malaikat dia tak ada nafsu, bila perintah Allah kata usjud, maka dia akan sujud. Allah kata rukuklah sampai hari kiamat. Dia manusia, dia makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun satu kali dalam umur ni. Berbeza dengan manusia. Manusia dia ada hawa, dia ada nafsu. Sebab itu bila manusia ini dia dapat menekan hawa nafsu dia, termasuk nafsu itu adalah lupa. Siapa kata lupa tu bukan nafsu? Contoh saya bagi contoh. Awak untuk mengingatkan satu benda, awak perlukan kepada yang namanya usaha. Usaha untuk mengingati. Berbeza dengan ketika awak tidak disuruh untuk mengingat. So lagi sedap mana? Lagi sedap tak payah ingat. Betul? Bukan untuk Rafi, untuk semua. Untuk saya sendiri. Bila kita tengok contoh, Abang Syamil bagi tahu Ustaz, ini. Bila saya ambil benda tu dan dia akan jadi satu benda yang untuk tekan nafsu saya lah. Nafsu saya baik, saya tak payah fikir, baik saya pergi tidur. Tetapi kerana saya nak ada value di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, saya tekan hawa nafsu saya, ambil perintah itu, saya lakukan dengan sungguh-sungguh. Itu baru menampakkan beza antara manusia dengan malaikat. Jadi cara untuk kita jadi manusia yang hamba dan khalifah yang terbaik tu, di antaranya pada waktu itu. Kita tengok, benda ni nafsu saya ni suka ke tak? Nafsu saya suka, pijak dia. Nafsu saya tak suka, biar. Kita layan.
dia kena terbalik. Nafsu kata nak tidur, kita nak buka mata. Nafsu kata tak payah fokus pun dalam kelas ni, kita fokus. Sebab di mana-mana akan ada syaitan yang berbisik. Ustaz ajar benda sama je hari-hari. Lepas tu dia suruh rafil je hari-hari. Kemudian fahallana. Tengok. La pada la. Idgham. Masuk. Idgham ni dia bukan dengung. Kalau awak ingat balik dalam contoh hukum nun mati ataupun tanwin berjumpa dengan huruf hijaiyah, ada 4 hukum dia. Kita ingat izhar halki, idgham, iklab dan ikhfa. Dan dalam idgham tu ada 2, idgham ma'al gunnah, idgham bila gunnah. Ingat, idgham memasukkan. Idgham ma'al gunnah, idgham bersama dengung. Kalau idgham bila gunnah, idgham dengan tanpa tidak dengung. Yang di sini idgham mutamasilan, memasukkan huruf yang pertama kepada huruf yang kedua. Maksudnya ada huruf yang sama. Sekarang senang. Dalam Al-Quran, kalau mushaf dia itu resam Usmani, kita tengok ada macam W. Masuk je terus. Asawwakanu rabihat tijaratuhum ilaihim bihadiyatin. Sebenarnya bihadiyatin tu ada 2 ya. Aina ma yuwajjihu hak ada 2. Bila awak tengok wow, ada tanwin macam tu, tu bermakna sebenarnya ada 2 huruf yang di situ. Faham? Kemudian yang kedua, idgham mutajanisain. Idgham mutajanisain ni sama, memasukkan tetapi mutajanisain, jinsun, jenis, mutajanisain, 2 huruf yang berhampiran jenis. Apa contoh dia? Apabila bertemunya 2 huruf yang sama pada makhraj, ni sebab itu saya pesan kita kena belajar makhraj dulu, baru kita akan ada connection. 2 huruf yang sama pada makhraj tetapi berlainan pada sifat. Sifat kita belum belajar. Maka cara bacaannya hendaklah dimasukkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua secara sempurna. Berbezaan dia dengan yang tadi tu sama huruf dia, tak masuk tak, lam masuk lam. Kalau yang di sini dia sama pada makhraj tetapi berlainan sifat. Contoh, walaqad tarakna. Kita tengok makhraj dal dekat mana, makhraj tak dekat mana. Dia kan berhampiran. Dia sama makhraj. Ta, da dengan apa satu lagi? Ta, da, po. Betul? Buka buku. Maka bacaan dia dinamakan idgham mutajanisain. Tetapi ada nota tambahan, terdapat juga huruf ta yang diidghamkan ke dalam huruf tak secara tidak sempurna. Dia nama idgham nakis. Bukan idgham nafis. Idgham nakis. Nakis itu kurang. Kalau nafis ni perfect. Asqalat da'wa Allah. Asqalat tak masuk kepada dal. Asqalat da'wa Allah. Da'a wallah. Asqalat da'wa Allah. Waddat tak masuk kepada ta. Waddat ta'ifatum. Waddat ta. Kalau yang selalu praktiskan untuk sebutan makhraj, maka dia akan mudah untuk baca makhraj dal, tak dengan ta secara sempurna. Waddat ta'ifatum. Kemudian lagi za masuk kepada za, makhraj yang sama. Idzalamu.
yalhadzalik, yalhadzalik. Irkam ma'ana, bukan irkab ma'ana. Irkam ma'ana, ba berjumpa dengan mim, maka dia nama idgham mutajal nisai. Irkab ma'ana, irkam ma'ana, dia ba masuk kepada mim. Faham? Macam mana nak dapat benda ini semua? Itu dengan kita kena luangkan masa, kita kena luangkan waktu kita dengan Al-Quran. Sepandai mana pun kita, sefasih mana pun kita, sehafal mana pun kita kepada kaedah ini, tetapi kalau kita tak luangkan masa kepada Al-Quran, maka kita tak dapat. Alhamdulillah dapat luangkan masa seminggu sekali tak laki, Alhamdulillah. Tak lama lagi, tinggal berapa juz lagi, 3 juz lagi nak khatam, Alhamdulillah. Tetapi masa tu je lah kita dapat. Tetapi masa tu pun kita tak dapat untuk praktiskan dengan sempurna. Saya baca satu ayat, anda baca satu ayat. Nak dapat satu-satu tu macam mana? Luangkan. Maghrib, isyak, ataupun isyak, ataupun sebelum tidur. Ada sebagai orang yang bertanya kepada saya macam mana, saya jawab, hari-hari kan kita baca tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita hari-hari sebelum tidur kita baca Al-Mulk, cuba kita praktikkan tajwid kita tu pada Al-Mulk. Nescaya Al-Mulk kita tu cantik bacaan dia, kita tidur pun insya-Allah akan tenang. Siapa yang kat sini masih istiqamah baca Al-Mulk, tahniah, semoga saja Al-Mulk ini menjadi peneman kita di alam kubur nanti. Sebab tak akan ada orang setia macam mana pun dia, suara emas macam mana pun dia, wife ke, PA ke, siapa-siapa sahaja pun, kalau kita dah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, percaya dan percayalah tak akan ada seorang pun yang sanggup duduk dekat samping kita paling minimal. Apatah lagi masuk dalam liang lahat. Duduk sebelah kita, duduk dekat sebelah kubur tu bacakan Al-Quran 24 jam. Teman kita kat situ tak akan ada. Kecuali melainkan surah Al-Mulk dan surah As-Sajdah. Minimal kita baca Al-Mulk. Tak panjang. Cuma 1, 2, setengah. 2 muka surat setengah saja. Dan bacaan dia 5 minit saja. Kita boleh scroll 2 jam. Tetapi kita tidak mampu untuk baca 5 minit, alangkah ruginya. Kalau kita start 2022 niat, saya berazam untuk 2022 tak berlalu pun satu malam saya melainkan saya baca Al-Mulk, dan saya lah banyak perubahan yang akan terjadi. Bila kita baca Al-Mulk, secara automatik kita akan niat tahajud. Bila kita niat tahajud, bangun ataupun tidak bangun, kalau kita bangun kita solat, kalau tidak bangun, tidurnya kita itu dikira, terlewatnya bangun kita itu dikira tahajud oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang kat sini malam tadi dia niat untuk tahajud? Angkat tangan. Niat pun tak ada, macam mana kita nak bangun? Kita kena ada niat walaupun kita tak bangun. Itu selalu guru saya pesan, letih macam mana pun kita kena niat untuk tahajud. Sebab Nabi kata, kalau kita bangun, kita boleh solat. Kalau kita tak bangun, tahu-tahu subuh, Allah kira sebagai tahajud. Alangkah murahnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, sayangnya kepada kita. Bila kita mulakan 2020 kita ni dengan Al-Mulk, dengan tahajud, walau kana rakaatai, walaupun dengan 2 rakaat, kita lihat banyak perubahan-perubahan yang akan terjadi pada diri kita. Kita tengok diri kita dulu, jangan tengok orang lain. InsyaAllah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habib